Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Persiapan awal pihak sekolah menyuntik semangat murid-murid PRA untuk menyesuaikan diri dengan alam persekolahan. Penerapan revolusi dan inovasi dalam industri fashion mampu menghasilkan rekaan berkualiti. Persembahan kebudayaan etnik daerah Tutong dengan bertemakan kebudayaan untuk kedamaian merupakan landasan mengumpulkan dan penyatuan masyarakat berbilang latar belakang dan etnik di daerah tersebut. Selain itu, persembahan bertujuan mengumpul derma untuk tabung kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza. Dianjurkan oleh institusi penghulu mukim dan ketua kampung daerah Tutong, acara diadakan semalam di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Sebanyak 9 buah persembahan yang menghimpunkan puak dan etnik dari kampung di daerah Tutong dengan mengetengahkan keunikan warisan budaya masing-masing melalui tarian, pakaian dan muzik. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil kepada peserta persembahan dan 50% hasil kutipan disalurkan ke tabung berkenaan. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. InsyaAllah akan diteruskan di masa-masa akan datang demi untuk menghidupkan lagi kebudayaan dan kesenian yang terdapat di mukim-mukim dan juga kampung-kampung di daerah Tutong ini dengan pelbagai puak di daerah Tutong. Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA pagi tadi mengadakan majlis taruf kedua untuk menyambut pelajar-pelajar baru bagi sesi pengajian 2023-2024. Yang berlangsung di Dewan Auditorium UNISA, Gadong. Hadir Profesor Madya Dr. Siti Sarah binti Haji Ahmad, penolong Rektor Akademik UNISA. Tahun ini merupakan tahun kedua UNISA menerima kemasukan pelajar baharu melalui HIKAS. Majlis memberi peluang kepada para pelajar baharu untuk mengenali sistem pentadbiran UNISA dan lebih memahami program yang akan diikuti sepanjang pengajian di UNISA. Hari ini merupakan hari pertama kanak-kanak berumur 5 tahun memulakan prasekolah. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Lebih 2,800 kanak-kanak berumur 5 tahun didaftarkan untuk mengikuti pembelajaran peringkat prasekolah pada tahun ini di seluruh negara dengan lebih 110 buah sekolah rendah kerajaan menawarkan kelas-kelas prasekolah. Sebagai persediaan bagi membantu kanak-kanak untuk menyesuaikan diri dengan suasana sekolah, Kementerian Pendidikan melalui Unit Pendidikan Awal Kanak-kanak UPAKK melaksanakan beberapa inisiatif termasuk mengadakan program orientasi prasekolah untuk kanak-kanak baru prasekolah tahun 2024, program kemasukan dan pendaftaran kanak-kanak prasekolah secara berperingkat-peringkat dan program sukarelawan pelajar tingkatan 6 atas dan tahun 11 sebagai pembantu guru bagi kelas prasekolah. Pagi tadi, kru RTB berkesempatan meninjau lebih dekat lagi suasana hari pertama persekolahan pra di seluruh negara. Di daerah Brunei dan Muara, sekolah rendah mata-mata menerima kemasukan seramai 29 orang murid pra. Sebagai guru prasekolah, peranan mereka adalah untuk memastikan murid-murid prasekolah dapat menyesuaikan diri dengan suasana di sekolah. Persiapan pelbagai aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan telah dilaksanakan seawal bulan November lalu. Untuk aktiviti awal Januari 2024 ini, kami ada menyediakan aktiviti menyurih
mewarna, collage, bermain clay, handprint yang fokus kepada fine motor skills untuk menarik minat murid supaya mereka merasa seronok dan looking forward untuk pergi ke sekolah. Para ibu bapa dan penjaga juga sibuk menguruskan hal ehwal anak-anak sebelum menghantar mereka ke sekolah. Persediaan awal as parents kalau di rumah mengajar potty train lah, and then cara menulis nama sendiri, and then lastly kalau persediaan physical mental as parents memang first day mengantar sekolah lah, melayan kerenah-kerenah diorang pagi-pagi. Mengikut pindaan Akta Pendidikan Wajib tahun 2024 juga merupakan permulaan bagi kanak-kanak yang mencapai umur 5 tahun untuk wajib bersekolah, khususnya mereka yang terdiri daripada warga negara Brunei Darussalam dan yang bermastautin di negara ini. Bagi kanak-kanak yang mencapai umur 5 tahun pada 31 Disember adalah diwajibkan mendaftar bagi kemasukan prasekolah bermula awal tahun berikutnya. Bagi kanak-kanak yang belum berkesempatan untuk didaftarkan, para ibu bapa atau penjaga masih diberi peluang untuk mendaftar di sekolah rendah masing-masing. Murid-murid pra di daerah Belait, daerah Tutong dan daerah Temburong juga memulakan sesi persekolahan hari ini. Di daerah Belait, 15 buah sekolah rendah kerajaan menerima kemasukan murid prasekolah bagi tahun ini. Seperti biasa, sesi orientasi diadakan sebagai pendedahan awal mengenai sistem persekolahan untuk memupuk semangat setiakawan dan kerjasama antara murid, ibu bapa dan guru-guru. Sementara itu, tinjauan RTB ke salah sebuah sekolah rendah di daerah Tutong mendapati murid-murid prasekolah sudah bersedia dengan peralihan ke suasana sekolah setelah mengikuti program orientasi prasekolah yang dilaksanakan pada bulan November lalu. Bagi daerah Temburong, 10 buah sekolah rendah menerima pendaftaran murid-murid prasekolah bagi sesi pembelajaran tahun ini. Pelbagai riak wajah terpampang pada wajah mereka yang baru bergelar pelajar. Semangat dan galakan sememangnya diperlukan oleh para murid prasekolah untuk memulakan pembelajaran. Oleh itu, selain pihak sekolah, para ibu bapa juga sibuk membuat persiapan bagi persekolahan anak mereka. Sekolah ialah ada beberapa dijalankan seperti orientasi kepada murid-murid pra tahun 2024 dan juga kepada ibu bapa. Memberi sokongan kepada guru-guru dalam persediaan kemasukan prasekolah ke sekolahan ini pada tahun ini yang berupa peralatan yang diperlukan. Dari segi logistik, bilik-bilik darjah juga telah dilengkapkan dengan kerusi meja yang lengkap, termasuk juga dengan kelengkapan-kelengkapan lain. Kami telah awal membuat persediaan seperti membuat orientasi dan program induksi bersama ibu bapa dan anak murid pada November tahun lepas. Saya menyediakan diri untuk lebih peka dengan kehendak-kehendak murid. Jadi kami menyesuaikan cara pengajaran kami itu dengan bagaimana demand murid. Saya perlu memahami dan bersedia untuk menerima cabaran. Ya, aku perlu expect yang unexpected lah. Benda yang aku tidak expect akan terjadi, memang perlu bersedialah. Persiapan saya sebagai ibu bapa dari segi fizikal dan mental membagi bersemangat dan galakan untuk anak-anak kita ni bersemangat bagi memulakan musim prapersekolahan. We already prepare pasal pemakanannya, pasal baju-bajuannya, buku-bukunya, and then trendnya bangun awal, macam mana pagi-pagi bangun awal, and then biasakan tidur awal apa. Beberapa persiapan seperti mengajar anak saya mengenali huruf ABC, mengira, mengenali bentuk dan juga mengajar anak saya untuk menyebut bunyi huruf fonik.
Jika pereka fashion perempuan boleh menghasilkan rekaan berkualiti, apa kurangnya pereka fashion lelaki? Lebih-lebih lagi pereka fashion lelaki tempatan. Ingin tahu lebih lanjut? Ikuti laporan Muhammad Daud Haji Tua. Revolusi dan inovasi dalam rekaan fashion menjadi rahsia seorang pereka fashion lelaki tempatan untuk menghasilkan fashion berkualiti dan diminati ramai. Bakat dalam rekaan fashion memberi kelebihan kepada Muhammad Abdul Aziz bin Haji Muhammad Ali atau lebih dikenali sebagai Yoji untuk menghasilkan fashion unik yang menggabungkan konsep tradisional dan moden. Sebagai pengasas Victoria & Company, Yoji aktif berkolaborasi dengan pereka fashion tempatan untuk meluaskan pengalaman. In Brunei, we have ada communities dan namanya FDA, Fashion Designer Alliance. Jadi kami pun belajar daripada such as Nafora, Little Tayang, Zoya. Jadi kami pun satu community belajar sama-sama tapir rancung, and also we have gentleman stage. Jadi dari sana tu creating a community. From the community itu kami boleh belajar daripada sana tu. Meskipun berhadapan cabaran fashion yang dimuat naik secara dalam talian, namun Yoji tetap berusaha memastikan kualiti rekaannya dengan mengikuti perkembangan industri fashion luar negara. Designer, as a male designer, create more and learn more, and also do ask more. Jadi daripada bertanya, kita boleh dapat jawapan. Dari jawapan itu, insyaAllah, you will pursue whatever you wanted to go. Dengan revolusi dan inovasi pada fashion rekaan, pengusaha tempatan ini boleh melangkah lebih jauh untuk menghasilkan fashion berkualiti setanding dengan pereka fashion ternama luar negara. Laporan Muhammad Daud Haji Tua untuk Berita RTB. Dua pelajar bersama seorang guru dan seorang pegawai berlepas ke Singapura petang tadi bagi menyertai Forum Sains Belia Antarabangsa ke-16 ISYF 2024. Penyertaan mereka ke forum itu adalah atas penyelarasan Kementerian Pendidikan melalui Pusat Perkembangan Pendidikan Cerdas Pintar dan Berbakat H. Forum akan diadakan pada 8 hingga 12 Januari anjuran Hwa Chong Institution, Republik Singapura dengan sokongan Kementerian Pendidikan Republik Singapura. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Dr. Mona Aliana binti Datuk Paduka Awang Haji Muhammad Alimin, Ketua Pusat H. ISYF menyediakan landasan bagi para pelajar berumur 16 hingga 17 tahun untuk berinteraksi dengan Nobel, laureates dan saintis terkemuka. Separuh jalan di persimpangan lampu isyarat J82 Jalan Bengkurung Masin, Jalan Penghubung Junjungan akan ditutup sementara dari 8 hingga 15 Januari 2024. Penutupan sementara adalah disebabkan oleh kerja-kerja pemasangan loop sensor dan bermula 11 malam hingga 4 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk memperlahankan kenderaan dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan.